Hai, apa khabar semua? Saya Faiz Noor dari Double Event Management. Salam sejahtera. So, hari ini saya akan buat satu perkongsian dengan anda semua. Perkongsian tentang isu yang dah lama dibangkitkan tetapi seringkali menjadi tanda tanya, iaitu isu mengapa wanita ataupun gadis-gadis Melayu Islam dilarang untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik. Tetapi pertandingan Ratu Cantik yang bagaimana yang diharamkan, yang tidak boleh disertai oleh wanita ataupun gadis-gadis Melayu Islam di Malaysia. Dan sama-sama kita ulas topik ini dan sama-sama kita kaji topik ini bersama-sama. Dan jikalau anda mempunyai sebarang maklumat tambahan, anda boleh letakkan di bahagian komen. Untuk makluman kita semua, isu tentang mengharamkan gadis atau wanita Melayu menyertai pertandingan Ratu Cantik di Malaysia ini sebenarnya sudah lama. Bermula pada tahun 1995 apabila Kerajaan Negeri Selangor telah mengharamkan mana-mana gadis Melayu dan Islam menyertai pertandingan Ratu Cantik dengan mewartakan di bawah fatwa Negeri Selangor. Dan pada tahun 1997 apabila berlaku kontroversi apabila Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah menahan 3 orang gadis Melayu yang menyertai pertandingan Miss Malaysia Petit 1997. Dan penahanan tersebut dijalankan atas tuduhan menghina agama Islam dan mereka telah pun dikenakan denda. Bermula daripada peristiwa tersebut, dengan mendapat liputan yang meluas di media massa, bermulalah cerita ataupun susu galur penceritaan bahawa gadis-gadis Melayu Islam di Malaysia diharamkan untuk menyertai sebarang pertandingan Ratu Cantik. Tetapi ada beberapa perkara yang boleh kita fikirkan bersama, pertandingan Ratu Cantik yang bagaimana yang tidak dibenarkan ataupun pertandingan Ratu Cantik yang bagaimana yang dibenarkan. Itu adalah rentetan peristiwa pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2013 apabila 4 orang gadis Melayu menyertai pertandingan Miss World Malaysia juga hampir-hampir dikenakan tindakan yang sama oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mengapa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hampir-hampir mengenakan tindakan kepada 4 orang gadis Melayu yang menyertai pertandingan ini? Kerana mengikut Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan, fatwa tentang Ratu Cantik ini telah diwartakan pada tahun 1996 lagi. Jadi bermula pada 1996 apabila 4 orang gadis Melayu ini menyertai pertandingan Ratu Cantik iaitu Miss World Malaysia pada tahun 2013 di Kuala Lumpur, maka siasatan terhadap keempat gadis tersebut telah dijalankan mengikut Seksyen 7 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Dan siapakah 4 orang gadis tersebut? 4 orang gadis tersebut yang terpaksa menarik diri daripada menyertai pertandingan Ratu Cantik Miss World Malaysia 2013 ialah Sarah Amelia Bernard, Wafa Joanna De Cote, Mira Sheikh dan juga Katrina Rizwan. Dan apabila mereka menarik diri daripada pertandingan Ratu Cantik tersebut, maka isu tersebut telah dilepaskan begitu sahaja. Dan berbalik pada peristiwa 1997 apabila 3 orang gadis Melayu ditahan kerana menyertai Miss Petit Malaysia 1997, mereka telah dikenakan tindakan di bawah Seksyen 9 Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 yang dikenakan denda sebanyak RM3,000 ataupun 2 tahun penjara maksimum jika disabitkan kesalahan. Dan baru-baru ini pula apabila
Pertandingan Miss and Mrs Plus World Malaysia juga menghadapi kontroversi yang sama apabila hampir majoriti daripada peserta yang menyertai pertandingan Miss and Mrs World Plus Malaysia adalah wanita Muslim, tetapi pertandingan tersebut berjaya diteruskan tanpa sebarang kejadian tidak diingini apabila pihak penganjur telah menukar nama Miss and Mrs Plus World Malaysia kepada Plus World Icon Malaysia. Jikalau kita merujuk kepada laman web yang dikeluarkan oleh Jabatan oleh JAKIM sendiri, laman web tentang fatwa, hal ehwal fatwa, kita lihat terdapat 4 negeri yang telah mewartakan pertandingan Ratu Cantik sebagai haram disertai oleh wanita-wanita Islam, iaitu yang pertama sekali oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bermula pada tahun 2017 telah mewartakan membincangkan mengenai pertandingan Ratu Cantik dengan mengatakan bahawa Mesyuarat Fatwa Negeri Pulau Pinang yang bersidang pada 2012 telah menyatakan bahawa adalah haram di sisi agama Islam mana-mana wanita ataupun gadis Melayu untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik, dan telah diwartakan pada 11 Mei 2017. Itu adalah negeri pertama, Negeri Pulau Pinang. Kemudian yang kedua iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah mewartakan pada tahun 1996 lagi, pada tahun 1996. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga adalah Negeri Selangor. Negeri Selangor telah mewartakan pada tahun 1995, dan yang terakhir sekali adalah negeri Sabah, iaitu pada tahun 1986. Jika kita lihat daripada carian laman website e-smaf.islam.gov.my, hanya terdapat 4 negeri sahaja yang telah mewartakan bahawa mana-mana gadis Melayu tidak dibenarkan menyertai pertandingan Ratu Cantik, iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah dan juga Pulau Pinang. Dan hasil daripada carian rekod ini, negeri-negeri lain tidak dinyatakan di dalam rekod ini. Jika anda mengetahui bahawa negeri-negeri lain juga ada mewartakan bahawa pertandingan Ratu Cantik adalah haram disertai oleh mana-mana gadis Melayu, anda boleh letakkan di bahagian komen di bawah. Jika kita lihat pada isu ini, apabila fatwa telah dikeluarkan pada tahun 1995 dan diwartakan pada tahun 1996, isu tentang mengapa gadis Melayu Muslim tidak boleh dibenarkan menyertai pertandingan Ratu Cantik. Dan setelah lebih daripada 20 tahun, jika kita lihat kebanyakan pertandingan Ratu Cantik, tidak kiralah sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia, telah berlaku banyak perubahan. Okay, sebagai contohnya pertandingan Miss World Malaysia. Okay, Miss World Malaysia telah memansuhkan sesi pakaian bikini session, tidak mempunyai lagi bikini session. Dan tetapi pada tahun 2013, walaupun sesi bikini telah pun dimansuhkan daripada pertandingan tersebut, tetapi 4 orang gadis Melayu masih lagi tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan tersebut. Dan jika kita lihat apakah perbezaan antara Miss World Malaysia dengan Dewi Remaja. Dewi Remaja juga merupakan pertandingan Ratu Cantik, tetapi dibenarkan diadakan. So, jika kita lihat persamaan antara kedua-dua pertandingan tersebut, Dewi Remaja dan juga Miss World Malaysia. Miss World Malaysia pemenangnya akan mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Namun Dewi Remaja hanya akan dimahkotakan sebagai ikon remaja di Malaysia sahaja. Dan jika kita lihat, kedua-dua pertandingan tersebut mempunyai persamaan yang hampir sama. Sebagai contohnya, Dewi Remaja diadakan bertujuan untuk mengetengahkan bakat-bakat anak muda di Malaysia. Begitu juga dengan Miss Malaysia, memberi peluang kepada bakat-bakat anak muda wanita Malaysia, tapi untuk pergi ke skala yang lebih jauh ke peringkat internasional.
Dan jika kita lihat Dewi Remaja juga menggalakkan pesertanya untuk mengikuti pertandingan, untuk membuat kerja-kerja charity, untuk buat kerja-kerja kebajikan. Begitu juga dengan Miss World Malaysia. Miss World, pertandingan Miss World mewajibkan peserta untuk membuatkan projek yang dinamakan sebagai Beauty with a Purpose, iaitu satu projek khas yang perlu dijalankan oleh setiap peserta projek charity di negara masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita lihat Dewi Remaja tidak mempunyai pertandingan swimsuit bikini. Begitu juga dengan Miss World. Miss World tidak mempunyai pertandingan swimsuit ataupun bikini. Dewi Remaja lebih kepada sesi untuk mencari model gadis remaja di Malaysia. Begitu juga dengan Miss World. Miss World ada sesi top model, iaitu untuk memperagakan fashion pakaian daripada fashion designer tempatan. Dan jika kita lihat, Miss World juga menganjurkan pesertanya untuk lebih cergas dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Just secara keseluruhannya, sebenarnya pertandingan Miss World apabila dimasukkan sesi bikini, sebenarnya lebih menganjurkan wanita-wanita muda yang berbakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan charity di negara masing-masing. So, bagi saya secara peribadi, pertandingan Miss World adalah satu pertandingan yang sangat bagus, platform yang sangat baik untuk semua wanita ataupun gadis-gadis muda di Malaysia untuk melibatkan diri dan mencari platform bagi mengetengahkan bakat mereka dan juga menceburkan diri dalam bidang charity. Jadi jika kita lihat balik antara Dewi Remaja dan juga Miss World, sebenarnya tidak banyak perbezaan, tetapi Miss World diharamkan untuk gadis Melayu untuk menyertai, tetapi Dewi Remaja tidak mempunyai masalah untuk gadis Melayu untuk menyertai. Dan jika kita lihat juga setelah 20 tahun bermula pada tahun 1997, sebenarnya berlaku banyak perubahan dalam pertandingan Ratu Cantik, kira-kira di Malaysia ataupun di tingkat antarabangsa. Jika kita lihat pertandingan Ratu Cantik pada masa kini lebih mengutamakan dari segi kepintaran, dari segi sesi advokasi setiap peserta dan juga untuk menaikkan tourism pelancongan di setiap negara. Dan ada sesetengah pertandingan Ratu Cantik yang membenarkan wanita-wanita berhijab untuk menyertai pertandingan tersebut kerana mereka lebih mengutamakan women empowerment, lebih respect setiap kepelbagaian budaya di setiap negara. Jadi isu ini sebenarnya memang telah lama diperdebatkan sehingga baru-baru ini jika kita lihat ada beberapa ikon Ratu Cantik Malaysia seperti Deborah Henry sendiri telah menyatakan bahawa seharusnya wanita ataupun gadis Melayu Muslim dibolehkan untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik kerana ia adalah salah satu bentuk pertandingan bagaikan sports, bagai satu pertandingan yang menganjurkan benda-benda yang positif dalam diri remaja itu sendiri. Tetapi ada setengah pihak juga yang mempertikaikan, jikalau pertandingan Ratu Cantik ada swimsuit tetapi gadis Melayu dilarang untuk menyertai, tapi kenapa setengah pertandingan seperti acara sukan, acara renang, acara gimnastik, ada pertandingan, ada seperti pertandingan-pertandingan begitu yang gadis-gadis Melayu yang menyertainya memakai juga pakaian sukan yang mendedahkan, tetapi masih lagi dibenarkan. Jadi terdapat kekeliruan di sini dan menjadi yang dipersoalkan oleh orang di luar sana. Jadi sama-sama kita lihat isu ini dengan lebih mendalam. Fatwa telah menyatakan, so we have to follow the fatwas, but at the same time there is a certain area yang menyebabkan dalam kalangan peminat pertandingan Ratu Cantik di Malaysia yang mempertikaikan. Yang pertama sekali, contohnya mengapa pertandingan seperti lokal seperti Dewi Remaja yang diadakan secara besar-besaran di TV station membenarkan gadis Melayu untuk menyertainya. Kemudian mengapa ada setengah acara sukan membenarkan gadis Melayu untuk berpakaian yang mendedahkan contohnya. Jadi saya rasa perkara ini perlu dilihat dengan lebih mendalam dan lebih teliti agar mereka-mereka di luar sana faham dan jelas kenapa gadis Melayu
tidak boleh menyertai pertandingan Ratu Cantik. Tetapi untuk pertandingan Ratu Cantik yang berskala kecil tidak menjadi isu sepatutnya. Sebagai contohnya, pertandingan Ratu Cantik yang berkonsepkan tradisional, yang diadakan secara kecil-kecilan. Tetapi adakah pertandingan Ratu Cantik yang diwartakan ini konsepnya adalah besar, ataupun ke semua pertandingan Ratu Cantik adalah diharamkan, ataupun pertandingan Ratu Cantik yang bagaimana yang dinyatakan di dalam fatwa? Adakah hanya untuk Miss World, untuk Miss Universe sahaja, dan pertandingan-pertandingan yang berskala kecil dibenarkan? So perkara-perkara ini saya rasa perlu diperjelaskan dengan lebih terperinci agar mereka-mereka di luar sana lebih faham dan jelas dengan pernyataan fatwa tersebut. Selain itu, jika kita lihat dari sudut yang lain pula, iaitu seperti pertandingan modeling, wanita ataupun gadis Melayu tidak mempunyai sebarang halangan untuk menyertai pertandingan modeling ataupun melibatkan diri sebagai model. Dan jika kita lihat seperti Asian Next Top Model juga mempunyai beberapa wanita gadis Melayu yang menyertai pertandingan tersebut mewakili Malaysia. Dan mungkin terdapat sedikit kekeliruan mengapa pertandingan Ratu Cantik tidak dibenarkan tetapi modeling dibenarkan. So mungkin terdapat kontradiksi di situ antara Ratu Cantik dan juga modeling. So mungkin disebabkan hal-hal sebeginilah ramai peminat ataupun mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang Ratu Cantik beralih kepada bidang modeling. So guys, itulah antara isu yang ingin saya ketengahkan untuk perkongsian pada hari ini. So sama-sama kita lihat isu tersebut, dan jikalau anda mempunyai komen, mempunyai cadangan ataupun ada info-info yang tertinggal yang saya tidak tahu, so anda boleh letakkan di bahagian komen untuk sama-sama kita menambah informasi, menambah ilmu supaya kita lebih faham kenapa wanita ataupun gadis Melayu diharamkan untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik.